Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua penonton-penonton IMR TV yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dalam waktu yang terdekat ini kita masih lagi bertemu, bersua muka, masih dipanjangkan umur dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah ilmu kita, untuk menambah kefahaman kita dalam siri yang disediakan oleh IMR TV kepada anda semua sebagai satu hadiah untuk khidmat kepada masyarakat agar kita menjadi satu bangsa yang hebat, yang maju, yang berdaya saing, yang dapat mengulang kembali sejarah kegemilangan Islam yang terdahulu. Kita juga bersyukur kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita akan masuk ke satu era baru dalam siri Khairul Ummah yang mana kita akan bersiaran dalam beberapa episod untuk membincangkan satu topik yang agak hot, topik yang agak mengujakan kita, yang pada hari ini di mana-mana saja kita lihat dia ada kaitan dengan topik yang kita akan bincangkan ni. Apa dia? Jadi sebab tu tadi saya pegang golok ni sebagai, bila saya pegang tadi tu sebenarnya saya teringat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Perang Badar yang melibatkan 313 orang melawan 1000 tentera musyrikin, dan akhirnya bila pulang daripada perang, Nabi kata pada para sahabat yang mulia bahawa kita baru pulang daripada satu peperangan yang kecil dan akan menuju ke peperangan yang lebih besar. Masya Allah, tabarakallah. Baru saja selesai satu peperangan yang kekurangan kelengkapan di kalangan para sahabat, yang keletihannya belum habis lagi, dah Nabi kata nak pergi pindah satu perang yang lebih besar. Apa dia tuan-tuan peperangan yang disebutkan oleh Nabi itu? Peperangan yang besar yang disebutkan oleh Nabi itu yang menyebabkan para sahabat teruja dan terkejut itu ialah jihadun nafs, iaitu peperangan melawan hawa nafsu. Inilah siri yang saya rasakan satu siri paling panas, paling hot, yang kita akan membongkar secara detail, secara eksklusif siapakah dalang yang sebenar yang menjadi punca, yang menjadi penyebab kepada huru-hara di dunia hari ini. Sehingga kan huru-hara itu bukan saja berlaku dalam sebuah negara, bahkan berlaku juga dalam sebuah negeri, berlaku dalam daerah-daerah, berlaku dalam kampung-kampung, berlaku dalam rumah tangga kecil, dan berlaku konflik itu dan huru-hara itu dalam diri individu itu sendiri. Jadi topik yang akan datang insya-Allah pada hari ini sebagai mukadimahnya, kita akan bercerita tentang untuk bagaimana kita mengenali dalang ini. Kita harus tahu beberapa maklumat supaya kalau kita dah kenal akan perkara-perkara ini, tentu akan menjadi mudah untuk kita atasi dan kita mudah untuk mendapatkan ubat bagaimana untuk melupuskan ataupun mengurus segala dalang-dalang yang telah merosakkan dunia pada hari ini. Hari ini kita lihat isu di Syria sangat menyedihkan kita. Manusia membunuh manusia seolah-olah manusia punya nyawa itu tiada nilai dan tiada harga. Bahkan kanak-kanak yang tidak tahu erti apa-apa juga dibunuh seperti binatang. Begitu juga kita tengok di Mesir. Masya Allah, bagaimana manusia yang seagama boleh membunuh manusia yang seagama juga. Tentu ada rahsia di sebalik itu. Tentu ada perkara yang tersirat yang belum mampu untuk kita suratkan, untuk kita hayati apakah punca dan dalang yang sebenar sehingga terjadi perkara yang tak logik ini. Juga kita lihat di mana-mana seluruh dunia terlalu banyak masalah berlaku sehingga kan menakutkan kita. Bahkan di tanah air kita sendiri, kita lihat bagaimana dalam setiap hari dipaparkan dalam akhbar, dipaparkan dalam TV-TV media massa, pembunuhan berlaku dengan sewenang-wenangnya. Penculikan, perogolan, pencurian, merompak dengan sewenang-wenangnya, dan macam-macam isu gejala sosial yang tidak logik, yang sebelum ini tidak pernah berlaku. Zaman tok nenek moyang kita tidak ada, kini dia berlaku seakan-akan bagaikan cendawan yang tumbuh selepas musim hujan. Ini yang perlu kita ketahui, ini yang perlu kita renungkan supaya kita tidak tersalah bertindak, supaya kita tahu bagaimana nak memberi ubat kepada penyakit ini, supaya kita tahu bagaimana untuk mencantas dalang-dalang ini dengan cantasan golok maknawi yang sepatutnya mereka kena. Jadi hari ini kita akan menerangkan secara ringkas
mukadimah di mana kita akan membincangkan di siri-siri yang akan datang, bukan pada hari ini ya. Sekadar ini saya ceritakan secara mukadimah saja. Kita akan bincangkan tentang sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Hal-hal ini ataupun kedua-dua sifat ini adalah sangat penting, sangat penting. 3 kali saya sebutkan sangat penting. Tak ada bahasa lain dah. Sebab kalaulah kita tidak tahu peranan apa itu sifat mahmudah, apa itu sifat mazmumah, apa peranan dia, bagaimana cara nak mendapat dia, bagaimana cara kita nak mengusungkannya, Masya Allah, hidup kita akan huru-hara. Kita akan menghadapi pelbagai konflik, kesukaran, masalah, kesulitan sebab kita tidak ada ilmu tentang sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Apa itu sifat mahmudah? Apa itu sifat mazmumah? Sifat mahmudah adalah maksudnya sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang positif. Bahasa Arab disebut sifat mahmudah. Manakala sifat mazmumah adalah lawan kepada sifat mahmudah tadi, iaitu sifat yang terkeji, sifat yang negatif, sifat yang buruk, yang orang tak suka. Itulah fitrah kita ya. Bila sifat yang baik orang suka, sifat yang tak baik orang tak suka. Jadi bila kita sebut sifat mahmudah dan mazmumah, maknanya kita akan bercerita tentang apakah erti sifat-sifat tersebut, berapa banyakkah sifat mahmudah itu ada dan berapa banyakkah sifat mazmumah itu ada. Sebab kalau kita cerita sifat mahmudah saja, sifat mazmumah saja, tanpa kita mendetailkan apakah sifat-sifat itu, mustahil untuk kita kenali diri kita, mustahil kita boleh siapkan kelengkapan peperangan kita untuk berhadapan dengan peperangan yang disebut Nabi tadi sebagai peperangan yang paling besar, yang tak ada tamatnya sampai hari kiamat, iaitu jihadun nafs ataupun melawan hawa nafsu. So, pengetahuan kita, maklumat dan info kita tentang sifat mahmudah dan mazmumah ini sangat membantu anda dan saya untuk kita kenali diri kita, untuk kita baiki diri kita, untuk kita berperang berhabis-habisan melawan musuh yang paling jahat, yang paling brutal, iaitu nafsu dan syaitan. So, kita akan sedikit sebagai orang kata mukadimah untuk pengenalan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah, yang ada di mana saja, pada sifat mahmudah mazmumah. Secara ringkasnya, masa kita kecil-kecil dulu kita dah belajar sifat mahmudah ada 10, sifat mazmumah juga ada 10. Mungkin juga pecahan ini akan berlaku apabila kita menguasai maksud-maksud tersebut, dan insya-Allah dalam pengalaman hidup kita, kita akan boleh menilai sifat-sifat tersebut adakah sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat mazmumah. Jadi sifat-sifat mahmudah yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah khauf ataupun takut. Yang ketiga adalah zikrul maut ataupun ingat mati. Yang keempat adalah mahabbah, kasih sayang. Yang kelima adalah zuhud. Yang keenam adalah tawakal. Yang ketujuh adalah ikhlas. Yang ke-8 adalah syukur. Yang ke-9 adalah redha, dan yang ke-10 adalah sabar. Jadi kita akan kupas satu persatu sifat ini sebagai maklumat berguna kepada kita. Dan apa pula sifat mazmumah yang 10 tadi, lawan kepada sifat mahmudah? Pertama adalah ghadab, iaitu marah ataupun baran. Yang kedua adalah hasad, dengki. Yang ketiga adalah bakhil, macam haji bakhil, kedekut. Yang keempat adalah buruk makan, artinya suka makan lah. Yang kelima adalah buruk percakapan dia. Kalau bercakap tu memanglah tak pernah dengar perkataan yang baik. Yang keenam adalah hubbul jah ataupun gila kuasa. Yang ke-8, yang ke-7, yang ke-6 tadi adalah gila kuasa. Yang ke-7 adalah hubbud dunia, gila dunia. Yang ke-8 adalah ujub ataupun hairan pada diri sendiri. Dengan bahasa mudah, syok sendirilah. Yang ke-9 takabur, dan yang ke-10 adalah riak. Jadi takabur dan riak adalah perkara yang sangat selalu berlaku dalam kehidupan kita. So untuk kita detailkan, insya-Allah kita akan ambil masa di sesi-sesi akan datang. Semoga kita akan bertambah ilmu kita, akan bertambah kefahaman kita, akan bertambah pula penghayatan kita, dan semoga dengan itu akan memudahkan untuk kita menjadi orang bertakwa, akan memudahkan kita jadi orang hebat di sisi Allah, akan memudahkan kita jadi orang cemerlang di sisi Rasulullah, akan menyebabkan kita mudah untuk menjadi kekasih-kekasih Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya rasa cukup setakat tu dalam sesi pengenalan ataupun mukadimah kita tentang tajuk yang kita akan bahaskan yang akan datang, iaitu mengenai sifat mahmudah dan mazmumah dalam siri khairah ummah yang baru ini. Macam mana pun, saya mengharapkan doa tuan-tuan dan puan agar apa yang kita rancang ini menjadi kenyataan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar kita diberi usia yang panjang untuk kita dapat terus menambah ilmu kita, untuk dapat terus kita beramal soleh, untuk kita dapat menambah terus usaha-usaha untuk memperjuangkan Islam, menyampaikan maklumat-maklumat, informasi-informasi yang positif ini kepada masyarakat. Dan akhirnya dengan sebab itulah kita harapkan Allah memandang kita dengan pandangan kasih, Rasul memandang kita dengan pandangan sayang, dan kita akhirnya mendapat keredaan Allah dan Rasul dunia dan akhirat. Cukup sekadar itu. Wabihi wallahu alam. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.